Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, terkini ini saya ingin bawakan keadaan terkini bagaimana jajaran politik Sabah pada ketika ini. Panduan kini. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini kita tahu apa yang berlaku di Sabah. Semua yang lain, kecuali yang menyokong Haji G, semua mengatakan bahawa Haji G sebenarnya tidak ada lagi kelayakan untuk menjadi Ketua Menteri Negeri Sabah. Kerana kita tahu bahawa mereka telah pun mengumumkan keluar daripada Bersatu. Dan Haji G serta semua bekas-bekas ahli Bersatu, setelah mereka keluar daripada Bersatu, mereka hanya menjadi ahli bernaung di dalam JRS. Jadi sebenarnya mereka tidak ada parti politik. Mereka seolah-olah mereka ini adalah hanya calon bebas. Mereka hanya jadi wakil rakyat bebas. Kerana mereka tidak ada keahlian secara individual di dalam satu-satu parti politik. Kerana itu menurut Bung Mokhtar, menurut Presiden PKDM, menurut warisan Shafie Apdal, Haji G sudah tidak layak dan tidak ada lagi kelayakan, serta secara perlembagaan negeri Sabah, beliau tidak lagi boleh untuk menjadi Ketua Menteri Sabah. Sebab itu Shafie berkata, tidak penting berapa nombor. Sekarang ini tidak penting berapa sokongan, tidak penting berapa majoriti. Tetapi menurut Shafie Apdal, yang penting adalah ikut undang-undang, ikut perlembagaan negeri Sabah. Kesahihan Ketua Menteri Sabah telah dicabar sekali lagi selepas parti politik beralih sokongan. Dan buat masa ini tiada sesiapa pun selain daripada penyandang ketika ini, yaitu Ketua Menteri Sabah sendiri, Haji G Nur, yang mendakwa mempunyai nombor majoriti. Tetapi memang agak betul juga dakwaan daripada Bung Mokhtar, daripada Shafie Apdal dan daripada Presiden PKDM, iaitu mendapat majoriti saja tidak cukup, tetapi harus juga melihat kepada perlembagaan negeri Sabah. Kerana itu peranan daripada TYT Sabah sekarang ini amat kritikal. Peranan daripada TYT Sabah amat kritikal kerana pemilihan yang seterusnya, perkenaan yang seterusnya adalah daripada TYT. Adakah dia ingin mengekalkan nombor itu penting, ataupun dia ingin supaya mengikut perlembagaan itu penting? Kedua-duanya adalah penting dalam perlembagaan, tetapi bagaimana untuk menyelesaikan ini sangat-sangat bergantung penuh kepada pendapat TYT itu sendiri. Bagaimanapun situasi politik di Sabah ini dianggap cukup serius sehingga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri dan juga timbalannya sendiri, iaitu Ahmad Zahid Hamidi, sanggup terbang ke Kota Kinabalu dengan harapan dapat campur tangan di dalam kemelut ini. Untuk edisi kali ini, kita akan cuba untuk memahami lanskap politik di Sabah yang kompleks dengan meneliti bilangan yang diperlukan untuk membentuk kerajaan dan isu-isu yang timbul daripada cabaran-cabaran terkini ini. Siapa yang mengetuai kerajaan negeri Sabah sekarang? Setakat malam tadi, pemimpin Gabungan Rakyat Sabah atau GRS, iaitu Haji G, nampaknya masih lagi mendapat sokongan majoriti.
iaitu 44 daripada 79 adun di Dewan Undangan Negeri Sabah. Tiada adun lain yang mendakwa mendapat sokongan majoriti. Tetapi mengapa kesahihan Haji G sebagai Ketua Menteri ini dapat dicabar dan telah dicabar? Penentang Haji G mendakwa dia tidak lagi mempunyai keabsahan sebagai Ketua Menteri menurut perkara 6/7 Perlembagaan Negeri Sabah. Undang-undang ini menetapkan bahawa selain mendapatkan kepercayaan majoriti di Dewan Undangan Negeri, Ketua Menteri juga mesti daripada kalangan ketua parti politik yang telah memenangi majoriti kerusi yang dipilih. Di sinilah yang telah membuatkan kedudukan Haji G tercabar kerana beliau tidak ada parti politik sekarang. Dan beliau tidak boleh dianggap sebagai memenangi majoriti kerusi yang dipilih di dalam satu ketua parti politik. Semasa pilihan raya pada September 2020, kita ketahui bahawa Haji G adalah Ketua Bersatu Sabah, iaitu ada satu entiti parti disebut Parti PPBM Bersatu yang merupakan sebahagian daripada gabungan Perikatan Nasional. Sebagai sebuah gabungan, Perikatan Nasional telah memenangi 17 kerusi. Dengan bantuan daripada Parti Bersatu Sabah atau PBS dan Barisan Nasional, Haji G mendapat sokongan 38 adun, lebih satu daripada 37 yang diperlukan untuk majoriti muda. Mereka mendapat 17 kerusi sahaja melalui Perikatan Nasional ini. Mereka hanya dapat 17 kerusi, tapi dengan bantuan daripada PBS, dia mendapat 38 adun. Menjelang 9 Disember tahun 2022, Haji G dan semua adun bersatu mengumumkan telah keluar parti dan mengisytiharkan bahawa mereka bukan lagi ahli bersatu, dan mereka mengumumkan bahawa secara rasmi mereka sebagai ahli GRS. Walaupun merupakan sebuah gabungan, GRS telah didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Pertubuhan sebagai satu parti politik. Pencabar Haji G menyifatkan Ketua Menteri itu bukan lagi ketua parti politik yang memenangi majoriti kerusi yang telah dipilih. Justru tidak lagi layak menjadi Ketua Menteri di bawah perkara 6/7. Haji G merupakan pengerusi GRS sejak tahun yang lalu. Pengkritiknya bagaimanapun tidak melayakkan Haji G menjadi Ketua Menteri kerana GRS tidak wujud semasa pilihan raya pada September 2020 dan dengan itu tidak memenuhi kriteria di bawah perkara 6/7. Siapa yang menarik balik sokongan terhadap Haji G pula? 13 daripada 18 adun BN UMNO mengumumkan telah menarik balik sokongan kepada Haji G. 5 adun UMNO bagaimanapun kekal menyokong Haji G. 3 lagi adun Parti Kesejahteraan Demokratik Malaysia KDM turut juga menarik balik sokongan terhadap Haji G. Bagaimana Haji G masih mempunyai majoriti? Dalam langkah mengejut kesemua 7 adun Pakatan Harapan PH berikrar menyokong Haji G dengan menyatakan bahawa ia untuk memastikan kestabilan politik sekaligus menamatkan status mereka sebagai adun pembangkang. GRS yang dipengerusikan oleh Haji G sudah pun menyatakan sokongan terhadap pengerusi PH Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri di peringkat persekutuan. Bolehkah BN memaksa 5 adun untuk akur keputusan parti? Ini tidak pasti. Bagi pilihan raya persekutuan 19 November, Barisan Nasional memaksa semua calonnya menandatangani perjanjian yang menyatakan mereka akan mematuhi keputusan Presiden Parti mereka mengenai pembentukan kerajaan. Setakat ini tidak ada tanda-tanda BN Sabah mengenakan syarat yang sama. Bukankah Undang-Undang Anti Lompat Parti sebelumnya menghalang perkara ini? Perkara 49/E Perlembagaan Persekutuan hanya terpakai di peringkat ahli parlimen. Di peringkat negeri, Dewan Undangan Negeri perlu meluluskan undang-undang serupa terlebih dahulu.
Negeri-negeri tertentu telah berbuat demikian. Namun Sabah belum lagi meluluskan peruntukan undang-undang yang sedemikian. Dalam situasi politik Sabah, walaupun undang-undang sedemikian wujud untuk negeri itu, keputusan BN untuk menarik balik sokongan kepada HJJ tidak akan melanggar undang-undang berkenaan. Perkara 49A hanya menetapkan bahawa ahli parlimen yang bertukar parti atau bebas yang menyertai parti akan disifatkan telah mengosongkan kerusi mereka. Adakah majoriti HJJ telah diuji? Tidak. Tidak seperti ketika Musa Aman cuba menggulingkan Muhammad Syafiq Abdal. Sebagai Ketua Menteri pada 2020 yang lalu, pencabar HJJ tidak berkumpul untuk membuktikan jumlah sokongan mereka. Tambah pula, adun belum dipanggil oleh Yang di-Pertuan Negeri, iaitu Tun Juhar Mahiruddin, untuk menguji sokongan mereka. Bagaimanapun HJJ akan berpeluang membuktikan majoritinya esok semasa sidang khas DUN. Persidangan ini diadakan pada 21 Disember tahun lepas untuk meluluskan undang-undang yang akan memberikan kuasa kawal selian negeri ke atas bekalan gas darat. Parti manakah yang memenangi kerusi terbanyak semasa pilihan raya Sabah 2020? Berdasarkan kertas undi yang digunakan semasa pilihan raya, Warisan adalah parti yang telah memenangi kerusi yang paling banyak, iaitu 29 kerusi. Walaupun kiraan sebenar jumlah termasuk ahli DAP adalah 6. Perikatan Nasional di tempat kedua 17 kerusi dan Barisan Nasional di tempat ketiga dengan 14 kerusi. Setakat malam tadi, parti yang mendapat kerusi terbanyak ialah Warisan 19. Diikuti oleh UMNO 18 dan GRS hanya 15 kerusi saja. Mengapa sesetengah parti mempunyai lebih atau kurang kerusi sekarang berbanding tahun 2020? Sebagai Ketua Menteri, HJJ telah melantik 6 adun, menjadikan jumlah keseluruhan adun seramai 79 orang. Perlembagaan Sabah membenarkan sehingga 6 pelantikan demikian. Warisan dan DAP juga menyaksikan beberapa wakil rakyat mereka berpaling tada sejak tahun 2020. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.